Saya mendalami sekarang perbahasan lepas kita dah memahami hakikatnya iman. Kita akan jaga apa? Bagaimana kita nak membangunkan lagi, memantapkan iman ni? Perkara pertama yang akan disuruh oleh Nabi SAW itu adalah jaga lisan. Lisan. Bayangkan nak tengok iman macam mana, tengok lisan dia. Wah, kan susah nak jaga lidah tidak bertulang ni. Setiap perkara yang berlaku itu, kalau tidak mampu dikaitkan dengan Allah, berkata baik tu mana kait dengan Allah sebenarnya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tetamu Allah yang dimuliakan pada pagi yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kalimah syukur ni tuan-tuan sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala acap kali diulang. Mungkin barangkali jutaan kali. Mungkin barangkali lebih daripada bilangan yang tak terkira. Sampai kita lupa berapa kali kita sebut. Namun barang perlu diingat hakikatnya, walaupun kita sebut berjuta kali, berbilion kali, mungkin sedari kita pandai berkata-kata syukur sehinggalah ke hari ini, namun hakikatnya Allah kata qalilan ma tashkurun. Hakikatnya adalah sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Allah rakamkan dalam surah Sajadah ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ketika Allah tiupkan roh dalam jasad kita ni, yang mana kita ni asal kita mati, bab ni pun ramai lupa. Bab ni mati pun ramai lupa. Sebab kita ingat kita memegang sifat hidup. Tak. Selit mata dihidupkan. Bukan saya hidup lagi, tak. Dihidupkan. Saya tu tak ada sebenarnya. Dihidupkan. Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billah. Bagaimana kamu boleh kufur? Lawan syukur tu kufur. Dia tak berapa syukur. Dia bila kita kadang-kadang mengaji ni tuan-tuan, kita takut nak letakkan perkataan yang exactly. Contoh, syukur, kufur. Tapi kerana tak takut nak tak kufur tu, kita cakap tak berapa syukur. Bunyi juga syukur tu. Kita ni tak berapa syukur sebenarnya. Jawab je kita ni kufur. Habis itu. Tapi kufur ni adik-beradik nak pergi pada kafir lah sebenarnya. Kufur ni adik-beradik pergi pada kafir lah. Apa makna kafir? Maknanya dia tidak melihat kekuasaan Allah. Dia tidak ingat Allah SWT. Sebut ya, ingat tidak. Beza? Beza. Sebut dengan ingat dua perkara berbeza. Allah kata tadi dalam Quran ayat 28 surah Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwa. Bagaimana kamu boleh kufur dengan aku sedangkan kamu mati sebelum ini. Maknanya perkataan kalimah mati pun cukup dah untuk ingatkan kita pada Allah SWT. Sebab sifat kita bukan hidup. Sifat kita mati. Kita dihidupkan. Nah, bayangkan dari kalimah hidup saja manusia akan melanggar banyak perintah setelah diberikan satu modal yang cukup besar yang tiada tolok bandingnya. Itulah kehidupan yang tak boleh nak dibayar. Apatah lagi dengan apabila Allah uji kita hari ini satu ujian yang mana tak ada satu pun teknologi boleh menyelesaikan masalah ini. Itulah penyembuhan yang melibatkan kematian. Kenapa ujian ni begitu berat? Sebab melibatkan kematian. Ujian-ujian ni, dia ada peringkat-peringkat ujian. Dan surah Baqarah ayat 156, peringkat tertinggi ujian itu adalah kematian. Itulah Allah ajar dalam surah Baqarah 156, apabila ditimpa musibah, qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Musibah ni apa yang menimpa. Bila kaitkan dengan kalimah inna lillah ni, biasa kita tengok kat mana kalimah ni? Kat van jenazah. Itulah kita ingat. Van jenazah kita ingat. Sebab memang ayat itu 156 Baqarah memang merujuk kepada ujian terbesar bagi manusia adalah terputusnya nyawa. Bila besar, nyawa ni memang nikmat yang besar. Rupanya lebih besar lagi bahaya bernyawa tapi terputusnya ingatan dia pada Allah. Itu lebih besar ujian punya. Dia hidup tapi mati.
Apa yang mati? Hatinya. Jasadnya hidup. Hatinya mati. Itulah kembali kepada kufur tadi. Apabila kita rujuk bagaimana manusia hari ini bila lupa, ghaflah, lalai. Qalilan ma tashkurun, lawannya kufur. Rujuk surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur lawannya kufur. Kufur lawannya syukur. Syukur sedikit, kufur banyak. Potensi nak kita jadi ahli yang mana? Kalau tengok bilangan yang banyak lebih senang nak jadi ahli. Yang sedikit susah. Kerana tapisan demi tapisannya banyak. Contoh tak payah jauh. Allah uji dengan mahajid cukuplah. Nak masuk saja scan. Baik tak ada scan untuk cek hati. Nyaya itu. Tet riak keluar. Tet sombong keluar. Baik ada scan suhu. Suhu tu sebenarnya nisbah kepada hati sebenarnya. Badan panas-panas ni, suhu panas pun lebih kurang. Panas, hati panas. Panas nisbah kepada api. Demam ialah panas. Kalau hati panas, keluar. Yang masuk ke rumah Allah ni yang bersih. Yang Allah bagi signal. Penyakit ni kalau kita rujuk pada penyakit biologi ni, memang kita tak boleh masuk. Kalau yang sakit tak boleh. Nak ustaz tak boleh masuk? Tak boleh lah. Sebab kesihatan tu yang utama. Keutamaan kesihatan. Baik. Tapi ada lebih utama, ada kesihatan hati. Penyakit-penyakit ni kalau rujuk pada perbahasan tasawuf, dia merujuk pada dosa. Bila penyakitnya dosa. Bayangkan. Jadi nak masuk jadi hamba yang bersyukur ni, memang susah. Dan sekarang terbukti. Susah tidak? Susah. Datang bertutup-tutup muka. Geram tu kadang kan. Tapi sebab taat pada pemimpin, ketika itu bukan taat pada SOP tu. Jangan salah faham. Taat pada SOP kan, jenuh pakai sampai kesudahan. Dia taat pada pemimpin. Apa musyawarah kata? Taat. Sami'na wa ata'na. Jarak katanya. Ni jarak ni jangan sampai dengan Allah pun jarak sekali. Kita susah. Dulu mungkin tak nampak susah dalam ibadat. Tak nampak sebab kita ingat kita. Yang lebih sekarang lebih jelas terkesannya apabila Allah uji Makkahul Mukarramah. Haji pun sekarang. Tak ada dah. Tahun ni. Adalah tapi kota agung. 1,000 orang. Mungkin. Allah Alam. Satu dunia 10,000. Mungkin. Allah Alam. Tapi tak ada lagi bergemanya kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarikalah. Labbaik la syarikalah. La syarikalah tu adalah syirik. Tidak menyekutukan Allah. Tu penyakit lah. Kufur tadi. Apabila dia tidak kenal Allah. Tidak ingat Allah. Apa yang berlaku? Apa perkara yang akan berlaku apabila manusia lupa Allah? Syirik. Adakah orang syirik ni orang yang tidak mengucap? Mengucap. Adakah dia tidak solat? Solat. Adakah dia tidak mengerjakan ibadah korban? Buat. Adakah dia tidak memegang tasbih? Pegang. Adakah dia membuat perkara-perkara yang mungkin dari sudut syariatnya jahat? Tidak. Tetapi perbuatannya itu diukur oleh Allah Ta'ala dari hatinya. Sebab tu berbalik tadi kalimah yang qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Ini ditapis oleh Allah SWT. Maka ulama meletakkan bahawa apabila keadaan ini yang mana hatinya terbuka. Para ulama lah melihat betapa beratnya kedudukan hati ini di sisi agama, maka perbahasan bab hati ini dititik beratkan. Sehingga kan Nabi SAW sabda mafhum hadis, dalam diri anak Adam itu ada seketul daging. Ala inna fi jasadi mudghah. Pada salahat jasada kullu. Fasadat jasada kullu. Ala wahya qalbi. Dalam diri anak Adam itu ada seketul daging. Kalau baik daging itu baiklah semuanya. Kalau buruk daging itu buruklah semuanya. Itulah dia hati. Baik, hati. Lalu datanglah seruan hati-hati. Hati-hati itu seruannya bukan pada tangan dan kaki. Hati-hati itu seruannya pada hati. Apa yang nak dihati-hatikan? Itulah tadi. Jangan kufur. Sebab mana mungkin manusia itu mampu menjadi manusia yang sabar kalau dia kufur. Sebab dia kalau jatuh saja ahli kufur, sifat lain tak ada dah. Takkan dia tiba-tiba jadi orang yang kufur, tiba jadi orang sabar. Orang yang kufur jadi ahli sedekah. Tak ada. Orang yang kufur tiba-tiba jadi orang yang berkasih sayang. Tidak ada. Maka pertama boleh
Dikatakan di sini bahawa ulama meletakkan syukur ni satu sifat yang cukup besar. Sebab dia berkaitan dengan ingat Allah. Mana mungkin orang yang tidak ingat Allah dia boleh sabar? Berterima kasih. Syukur ni dalam bahasa ringannya adalah terima kasih. Say thank you to Allah. Terima kasih Allah boleh datang masjid. Terima kasih. Terima kasih Allah. Baru tahu terima kasih tuan bila kena kunci. Saya Jumaat pertama bila Selangor boleh bagi solat. Kena halau juga tak kisah. Nak masuk rumah Allah ni kabel Allah. Masjid ni kenapa last kali dibuka? Kerana dia melibatkan yang di-Pertuan Agong. Contoh. Yang melibatkan raja. Tapi hakikat sebenarnya yang maha merajai Allah. King. Keputusan raja. Sebab tu undang-undang ni kita rigid ni sebab apa? Melibatkan raja. Jadi hanya raja yang menentukan siapa boleh masuk. Kalau raja kata tutup, tutuplah. Sebab masjid tak perlukan manusia sebenarnya. Allah Khalik. Tidak perlukan makhluk. Ni pengajar akidah semua. Dunia perlukan makhluk. Tak buka ofis jangan, nyaya. Tak buka pentadbiran keliling habis. Masjid tak apa. Allah takbir. Allah akan pilih selected person saja yang mengurus. Tak ramai tak apa. Sebab memang akhirat kerja-kerja agama tak payah ramai. Dia nak yang berkualiti. Nak buat kuantiti. Dia kualiti. Sebab tu Badak Al-Kubra 313 orang lah. Beranak semua. Memang kalau ikut di sudut kebangkitan Islam dulu pun bukannya yang ramaknya ni. Dan akhir zaman pun nanti akan ada golongan. Dia panggil hati seperti kepingan besi. Golongan panji-panji. Tak ramai. Dia menyelinap masuk. Dia akan bangkit balik. Membebaskan Baitul Maqdis. Ini golongan-golongan yang dipanggil jiwa kental ni. Tak ramai. Mudah-mudahan kita jadilah sebahagian pada jiwa kental itu. Amin. Sebab berada di akhir zaman ni susah. Susahnya adalah untuk berhadapan dengan keadaan iman yang sangat menguji. Ujian iman. Sebab tu dalam perbahasan, dalam kajian kita hakikat kehidupan, dah habis syarah dah pun. Saya mendalami sekarang perbahasan lepas kita dah memahami hakikatnya iman. Kita akan jaga apa? Bagaimana kita nak membangunkan lagi, memantapkan iman ni. Perkara pertama yang akan disuruh oleh Nabi SAW itu adalah jaga lisan. Lisan. Bayangkan nak tengok iman macam mana, tengok lisan dia. Kan susah nak jaga lidah tidak bertulang ni. Setiap perkara yang berlaku itu, kalau tidak mampu dikaitkan dengan Allah. Berkata baik tu mana kait dengan Allah sebenarnya, baik. Khair ni, khair, baik. Dan baik ni dia datang pada mana? Hasanah. Siapakah pemilik kebaikan? Husna. Kalau tak mampu kaitkan dengan Allah, auliasmu, diam. Biasanya keadaan kita surrounding ni kita kait dengan apa? Allah atau makhluk? Susah nak buat tu. Contoh kita ambil keadaan masjid sekolah. Berapa ramai tengok masjid, ingat Al-Malikul Mulk. Yang maha berkuasa. Bukan pihak berkuasa hanya menjalankan kuasa. Masjid direct dengan Allah, direct. Sebab rumah aku, mana ada manusia yang menguruskan? Allah yang mentadbir rumah aku. Allah boleh buat macam contoh di Aceh dulu kan, berapa tahun dulu dah. Yang tsunami tu kan datang. Air, macam tu ya. Boleh buat? Boleh. Lebih dahsyat pada tu Allah boleh buat. Allah boleh buat tak? Masjid tidak kena impact pandemik? Boleh. Tak ada masalah. Tapi kali ini Allah nak bagi final signal, petanda akhir. Bagi apabila masjid ni, ulama syarahkan apabila masjid menjadi kesan daripada musibah yang datang, maka itu petandanya cukup berat sebenarnya. Cuma kita tidak memberat-beratkanlah cerita dia. Hanya orang-orang yang beriman yang benar dia akan renung keadaan bagaimana terhalangnya ibadah ni satu musibah besar. Terhalang ibadah ni tu bukan musibah kecil. Kita biasa boleh datang, tiba tak boleh. Itu bukan musibah kecil sebenarnya. Kita ingat musibah kita tak ada duit. Susah luar. Tak ada duit ni, sahabat lebih teruk. Keadaan tak ada duit. Dulu-dulu dah ada uji dengan keadaan apa, teknologi semua tak ada. Tapi sebaik-baik zaman. Zaman Nabi SAW. Dengan jauh daripada teknologi ni. Tapi sebaik-baik zaman. Maknanya kesusahan yang paling bahaya yang kita kena hindarkan itu adalah apabila terhindarnya kita untuk ibadah. Dan ibadah yang mana tadi kalau kita kaitkan dengan bagaimana nak memahami keimanan kita setahap mana, Nabi kata itu dengan kita memperhalusi
menjaga, berhati-hati apabila kita melihat kalam-kalam yang keluar. Dalam tutur kata kita itu, adakah kalam-kalamnya itu membawa kembali ingat kepada Allah atau ghairillah, selain Allah. Yang ini kita kena berhalusi. Sebab tu sebenarnya mata Allah SWT. Dan satu hadis Nabi SAW pada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW sabda, innal abada yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha. Sesungguhnya seorang hamba akan berkata-kata dengan perkataan tanpa dia memikirkan baik dan buruk. Sesungguhnya hamba. Manusia ni sebab apa begitu? Baik. Dalam pengajian kita sebelum ni, susunan kita, susunan dalaman, itu kenapa boleh berkata-kata tanpa memikirkan? Dia begini. Apabila kedudukan sepatutnya bermula dengan hati, jiwa. Jiwa. Iman. Iman akan kontrol akal sebenarnya. Akal akan kontrol nafsu. Itu kedudukan lah. Ini kajian. Iman, kemudian akal, kemudian baru nafsu. Baik. Akal ni tetap akan jadi nombor 2 kedudukan. Kedudukan. Akal tetap akan jadi nombor 2. Sama ada nombor 1 ni bertukar dengan nafsu atau iman. Apabila nafsu kedudukan dia jadi nombor 1, maka dia tak akan sempat fikir pun apa yang dia cakap. Sebab nafsu ni dia suka melulu. Iman, dia akan diagnose. Iman ni, iman, kerja orang beriman, dia tafakkarun. Kita bukan ikut taklid-taklid. Orang beriman, orang yang kritis. Dia tidak mudah-mudah, apa nak sembah ini? Dia akan soal benda yang, takkan ini boleh bagi kuasa? Tu. Kan kritis tu. Dia akan tengok benda, dia mula, dia sangat teliti. Apa saja kita, apabila kita nak teliti dengan Allah, orang ni sangat teliti. Dan apabila orang begini, dia akan jadi orang yang sangat intelijen. Siapa dah? Contoh kita tengok Ibn Sina, sahabat dulu. Bayangkan, orang beriman yang hebat, boleh Allah bagi satu penglihatan boleh nampak dalam X-ray. Zaman dulu mana ada X-ray? Nampak? Jadi, orang beriman, kalau iman duduk depan, yang iman perbincangannya kebenaran. Berbincang tentang kuasa Allah. Takrifan dia banyaklah, nanti tamsil-tamsil yang kita boleh contohkan. Yang mana dalam kejadian alam, dalam kejadian langit dan bumi, semuanya. Contoh macam kejadian apa yang berlaku ni. Kan? Allah uji dengan penyakit, dengan setiap perkara. Kita akan kaitkan, kita akan jadi orang yang sensitif dengan Allah. Sensitiviti kita akan, apa kuasa Allah yang kita nak kaitkan ni? Apa perkara, apa mesej yang Allah nak sampaikan? Kita tak akan hiraukan dah kesusahan tu sebenarnya. Sebab kesusahan itu sebagai subjek yang akan membuat kita nak kembalikan diri kepada Allah sebenarnya. Bukan nak bahas susah tu pun. Bukan kita nak, ya apa ni susah ni, payah. Nampak? Dia cerita keadaan. Sebab nafsu ni antara perkara yang menyebabkan dia ke depan apabila kita meletakkan keadaan dan perasaan, keadaan dan rupa, kedudukan. Ini bersandarkan hadis Nabi SAW, yang mana Allah berkata dalam hadis itu, Nabi berkata, Allah cakap, Allah tak tengok, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Suwarikum wa amwalikum, rupa dan harta. Harta nisbah kedudukan. Rupa nisbah kepada perasaan. Kedudukan, perasaan. Perasaan ni juga, kedudukan ni boleh kaitkan dengan keadaan. Dan perasaan tu apabila melibatkan emosi. Ini Allah tak tengok dua ni. Dalam kehidupan ni, masuk tak tengok tu adalah tidak menjadikan sandaran. Kita nak beramal tu tidak. Contoh, hari ini malas lah. Malas lah. Jadi solat subuh ngantuk semalam. Buat satu solat. Satu tu. Tak ada. Ngantuk tak ngantuk. 2 kata. Penat tak penat, 4. Tetap tak berubah. Susah ke saya? Susah lah Ustaz. Susah lah ya Allah. Susah nak makan pun susah. Tak ada duit. Boleh tak diskaun solat? Tak kira solat. Macam tu. Jadi kedudukan ibadah itu sepatutnya kontrol nafsu. Bukan nafsu kontrol ibadat. Patutnya. Jadi ibadat yang kita buat ni akan menundukkan nafsu. Baik. Jadi bila kata tadi, macam mana kata-kata yang dia bercakap tapi tak boleh dia berfikir. Sebab percakapannya itu, akal ni akan membuat kita bercakap lah. Kita bercakap ni, kita ada akal lah. Sebab tu binatang tak bercakap. Kalau dengar binatang bercakap, jenuh dah.
Bolehlah dengar binatang bercakap. Itu mukjizat lah Nabi Sulaiman AS. Tapi bahasa dia lah. Kalau binatang boleh bercakap, mana dia ada akal. Apa tandanya binatang tak ada akal, dia tak boleh bercakap. Bercakap ni pula, memang Allah bagi special pada manusia. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Jin pun tak mahir dalam bercakap, melainkan iblis. Sebab tu tak percaya kita tengok orang yang kena sampuk ke apa. Kita tengok sampuk, cerita tu kan, yang pergi ruqyah. Ada jin yang bercakap elok, sempurna. Dia tak intonasi perkataan dia pun kadang-kadang terkabur. Kalau ada iman, jinnya iman, ya akan bercakap dengan agama. Tapi yang kalau tak ada iman tu, cuba tengok bahasa dia. Kita dengar pun kalau bahasa dia ikut bahasa kita tak akan faham. Dia tak tahu apa dia cerita. Memang kata-kata ni diberikan kelebihan pada manusia. Sebab tu kelebihan manusia itu adalah apabila dia diberikan kata-kata, dan kata-kata yang membawa kepada kebesaran Allah. Itu kata-kata yang sepatutnya. Wa rabbaka fakabbir. Kata-kata ni, lisan ni, ulama syarahkan lisan itu iman. Lisan itu zikir. Zikir sebut. Sebutan. Zikir. Tapi nak sebut tu, akal ni, dia dari mana? Itu dari zikir hati. Daripada hati, maka akalnya berfikir. Baru dia akan berfikir. Dia tafakkarun, dia tabayun. Orang beriman dia macam tu. Dia ada buffer. Dia tak ada pum terus keluar. Kalau kita jumpa mana-mana orang yang fakih dan alim, kalau kita tanya dia, dia akan ambil masa, dia tak akan on the spot. Wallahualam. Wallahualam. Tak apa, anak cek dulu tengok. Dia tak mudah-mudah nak describe, dia tidak. Sebab setiap perkara itu dia tidak boleh kata tanpa ada sandaran. Maka dia bimbang, yang lebih bimbang adalah sandarannya nafsu. Bimbang. Sebab tu kalau kita baca Quran pun, kita akan bermula, Nabi kata, mafhum hadis, menjadikan satu sunnah, iaitu a'udzubillah. Kalam ta'awuz. Kenapa baca Quran, Ustaz? Baca Quran dan Quran kan, nak buat ta'awuz lagi. Kerana bacaan itu boleh diganggu oleh nafsu. Yang membacanya boleh jadi dengan akal. Sama ada kita membaca hanya sekadar dengan akal semata-mata, atau kita baca dari hati, kemudian akal berfikir. Ada kadang-kadang baca saja, maksudnya akal ni dia sebut saja. Sebut saja. Bila sebutan tanpa dengan kefahaman, sebab tu kena ada bimbingan. Kena ada guru-guru yang membimbing. Sebab guru ni membimbing ni apabila dia nak bawa hati kita tu. Kalau sekadar sebut, saya boleh baca dah Ustaz. Baca memanglah semua orang boleh. Tapi nak membawa hati tu, supaya bila baca tu, huruf, kalimah itu benar-benar bergetar. Guru. Dia akan membawa kepada pemahaman. Bacaan-bacaan, pertama dari segi huruf dia, tetapi dari segi intipati, rohnya. Itu iman. Jadi bila kata berfikir, bercakap tanpa berfikir, maknanya percakapannya itu, akalnya tadi tidak dibentuk oleh iman. Akalnya dibentuk oleh keadaan. Akalnya dibentuk oleh perasaan dia. Orang kalau keadaan ni sampai tahap dia boleh jadi orang yang etis. Dia tak percaya. Tak ada. Tengok aku susah pun tak ada siapa tolong. Akunya kena ikhtiar sendiri, aku kena buat sendiri katanya. Macam mana kita nak cakap orang begini? Sebab waktu itu dia dah nafsu dah depan lah. Bila nafsu kat depan ni, satu kepayahan, kesusahan, dan kemungkinan dia akan berlaku kerosakan. Amarah bisu. Nafsu ni, bila sebut saja nafsu, dia akan pergi kepada amarah. Amarah. Dia kata nafsul mutmainnah, nafsu yang dah ditundukkan oleh jiwa yang beriman. Itu nafsu mutmainnah tu. Kalau makam perbincangan bab nafsu pula. Istilahnya mata Allah SWT. Dan sama lagi Nabi kata, dan kerana kata-kata itu yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Lalu dengan perkataan itu dia dicampakkan ke neraka dengan jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Hadis sahih dan Muslim. Makna dengan kata-kata ni tuan, walaupun kita tidak faham apa yang kita kata, hati-hati. Sebab tu tak faham jangan cakap. Lebih bahaya tak faham cakap. Buat Allah pula tu, buat kuasa Allah. Kita tak ada, diam. Yang tak ni diam. Macam mana nak cakap? Tak tahu. Kita belajarlah dulu.
Even kalau dah belajar pun bercakap bukan sebab nak ni kan menunjukkan keakuan. Dia bukan kata setiap ilmu dia ada sini, dia ada dipanggil petunjuk dia. Sebab itu dia ada musyawarahnya, dia ada muzakarahnya, ada ijtihadnya. Itu kaedah dia. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka kalau kita kaitkan berbalik tadi, syukur, kufur, iman, lisan. Ada kaitan? Ada. Bila kata Allah uji ujian dengan iman yang mensyukur, adakah mampu kita nak kaitkan dengan Allah? Contoh kesakitan hari ini, berapa banyak lisan-lisan kita tersasul dalam menyebut kalam batil. Dalam kitab yang syarah yang seterusnya ini dipanggil kulil haq ataupun lisanul haq. Berkatalah benar. Contoh, Ustaz, aduh, rezeki payahlah sekarang ni, nguncup ni. Saya cakap rezeki tak nguncup, ekonomi saya menguncup, rezeki tak pernah menguncup. Nampak? Itu kalam mana? Dia berfikir tak kadang-kadang berkata? Apatah lagi kalam-kalam dia itu melibatkan sifat-sifat yang ada rujukan. Iaitu contoh rezeki. Rezeki ni rujuk pada Allah. Bukan rujuk pada duit. Razak. Ghairi hisab. Ustaz, habis duit saya licin. Duit saja habis. Rezeki tak pernah habis. Oh, ni yang tak faham ni Ustaz. Tu hatilah tu. Kerana Allah tak bukakan pintu hati dia untuk melihat bagaimana urus takbir rezeki Allah Ta'ala yang tidak pernah berkurang walau seinci. Tak pernah. Takrif itu yang salah. Menyebabkan bila kita salah dalam takrifan, kita tafsiran yang salah, tafsir kehidupan. Dan pengajar hakikat kehidupan juga boleh dikatakan sebagai tafsir kehidupan bersandarkan tafsir Al-Quran. Kita memang ngaji tafsir Al-Quran. Tapi bila mari kehidupan, memang tak tafsir pun ikut Al-Quran. Ni hati-hati. Sebab itu tadi berbalik pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung. Sebab iblis ni, pakar si iblis ni, dia boleh manipulate fakta menjadi auta. Kebenaran dalam Quran yang nak dikeluarkan menjadi kehidupan, dia kata tak payah. Ini Al-Quran punya cerita. Ini dah apa? Hidup kau lain. Hidup kau berbeza. Dia cakap itu sudah. Al-Quran ni Al-Quran. Jangan. Hidup kau beza. Kau susah, siapa nak tolong? Allah kata dah hasbi Allah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia boleh kata hidup susah, siapa nak tolong? Tak ada siapa nak tolong aku. Allah. Memanglah syariat memang tak ada siapa tolong waktu tu. Memang tak ada siapa tolong. Yelah, aku sebatang kara je. Yelah, katanya. Kata-kata yang boleh merosakkan iman dia tu. Ini kata-kata yang kufur. Tapi tak kita tak sampai tahap nak kata begitu. Sebab kita tak berani cakap. Katakan pada diri kita sendiri. Itu je lah. Kufur ni. Auzubillah. Istighfar adalah. Apabila kata-kata yang bersalahan dengan keimanan tanpa kita berfikir. Contoh Allah uji dengan kesakitan. Sakit ni apa Allah nak uji? Kesembuhan. Sebelum ni mungkin kata-kata kita kufur. Asal sakit ni ingat doktor. Asal sakit ingat Panadol. Anda ingat saya ada masa untuk sakit kepala? Memanglah syariatnya begitu. Syariatnya. Tetapi hakikatnya sakit, ingat penyembuhan. Barulah kita ada keinginan atau intention kita nak jaga amalan. Amalan ni menyebabkan penyembuhan, tuan. Dan dia memang tak ada ubat. Solat Allahu Akbar, ubat sebelah. Tak ada lah. Tapi dengan kita menjaga amalan yang konsisten. Tuan, sebenarnya mata Allah SWT. Sahabat-sahabat dulu. Cuba bayangkan. Dengan keadaan yang, dengan fasiliti yang bab penyakit ni. Kita pergi pada penyakit dulu. Dengan teknologi, tak ada MRI, tak ada apa pun, tak ada scan, tak ada pun semua tak ada. Dan badan mereka diperlukan on call. Apa dia? Berperang. Macam mana nak pastikan sihat? Adakah kita nak bawa sebeban ubat? Adakah kita nak buat gula kita punya timing makan vitamin? Boleh, makanlah, tak salah. Tapi isu je, apakah faktor utama yang menyihatkan tubuh badan? Adakah ubat? Atau yang lebih besar daripada ubat? Apa dia? Sembuh. Kesembuhan boleh tanpa ubat. Sekarang contoh. Dulu PKP.
dengan PKPP. Sampai tahap apa? Hang fikir sendirilah. Oh Allah, dah tak tahu nak kata. Fikir sini, fikir-fikir lah. Waktu PKP, bersenapang semua. Ya, Ahmad, 10 km radius. Nak keluar, tu surat daripada polis. Nombor kadar keboleh jangkitan. Tu hafal tu, ya, Ahmad. Hari-hari dengar. Kadar keboleh jangkitan. Amount dia, ratus-ratus. Sekarang berapa amount? Kita pun dah tak tengok dah. Dulu tengok KKM, tengok. Nampak? Dengan keadaan kita yang dah fleksibel nampak. Tiba hilang penyakit tu. Dengan ikhtiar yang sama. Tak ada kurangkan ikhtiar pun, sama. Kalau ikutkan kalau pun tak boleh pakai sekiranya pun ragu juga. Kalau sekiranya kita gitu beginilah. Apabila melihat keadaan itu, kalau sekiranya kita bersandar pada keadaan, kalau cakap keadaan tu dia akan jadi sekiranya, kalau, nampak? Perbincangan. Ikhtiar itulah yang menyebabkan sembuh. Sudah pasti ikhtiar waktu awal tu dah selesai masalah. Sama, ubat tak jumpa. Mekanisme sama. Kenapa sekarang hilang? Allah nak bagi signal yang sembuhkan aku. Kita ikhtiar je lah. Barulah kita akan angkat Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru. Baru la yaduru baru. Dulu tak ada la yaduru sangat. Kali ni baru la yaduru. Baru kita nampak bahawa kata-kata kita selama ni tak fikir pun. Kita bercakap, alah, tak payah sakut lah, sihat. Alah, makan je lah ubat, tak apa. Allah ada. Nampak? Ringan dia bahasa. Sebutan iman tu ringan. Tapi kali ni kita mula nak beratkan kalimah. Sebab kalimah tu kalimah yang berat. Kalimah thayyibah, la ilaha illallah. Tu kalimah yang berat. Bila berat, janganlah dengan ringannya. Tak apa. Allah uji sekarang. Kita alhamdulillah syukur subhanallah ta'ala. Dah murut. Tempat lain belum. Ada isu naik, turun naik. Adakah mereka tidak meeting? Meeting. World Health Organization. Pakar-pakar saintis dunia. Semua berkumpul. Cari. Malah bila dikaji, hanya boleh kajilah isu tu. Dalam virus itu. Berlapis-lapis dalam tu. Allah krip benda tu. Subhanallah. Dan benda tu tersembunyi. Samalah dalam macam syirik khafi tersembunyi. Penyakit yang tersembunyi hanya Allah je sebenarnya. Gaib lawan dengan gaib. Sebab tu sahabat dengan kekuatan amal mereka. Sebab tu tuan-tuan, bawa ada kekuatan. Kenapa kita nak segera solat? Kenapa nak jaga? Sebab benefit dia kepada dunia juga. Bila kita guna badan kita betul-betul, gunakan untuk agama, gunakan untuk ibadat, dia akan sihat. Subhanallah. Luar biasa. Ya. Guru saya umur 78. Datuk Seri Omar Qari. Dia duduk tuan-tuan daripada pukul 9 bangun solat mengajar sampai 9 malam. Bangun steady. Isteri ni meninggal dah. Si sakit. Umur 75 kahwin lagi. Tak masalah. Dia tegak badan. Ni siapa yang saya tengok lagi? Al-Quran. Duduk amalan mengajar. Konsep dia mudah. Barang yang kita pakai dengan kondisi yang baik. Barang kita lempun, pakai elok, kita pakai elok. Lama tidak? Lama. Period dia akan lama. Apa saja barang dunia ni kita maintain dengan baik. Ikut jenis spek dia, SOP. Dia akan jadi baik. Tapi badan kita ikut SOP tidak? Apa SOP kita? Ingat Allah. Gunakan, paksa diri ini, letakkan diri untuk ingat Allah. Sihat, insyaAllah. Ubat, makanlah sampingan. Tapi sebaliknya, ubat jadi utama, sampingan ingat Allah. Itu huru-hara. Itu jadi batil. Batil. Dia akan jadi batil, tuan. Ingat Allah tu ubat utama. Ulama dia letak ubat hati. Tapi sebab tak nampak ubat, bentuk ubat, kita susahlah nak percaya. Cuba kalau ubat tu senang order. Saya ada ragu. Was-was. Tahu bagi ubat, makan ni 2 pagi 2 malam, senang. Tapi sama juga zikir. Pagi sekian, petang sekian contoh. Atau kita solat ni lah 5 waktu ni lah. Kita punya zikir kita. Solat. Kenapa nak bergegas datang solat? Kenapa kita nak jemaah? Ini semua kesan yang akan berbalik pada kemanfaatan masalah dunia. Contoh. Tapi manusia bila dia mula pisahkan tu, habis. Ini kalam-kalam batil. Baik. Lalu perkataan itu, sebab perkataan yang, kenapa perkataan Ustaz dia takkan dengar kata-kata oleh kerana sebab dia jahil, tidak
belajar untuk menuntut ilmu, untuk bersihkan hati. Bersihkan hati ni wajib. Macam mana hukum taharah wajib. Contoh sihat. Kalau ada penyakit bersih, langsung kita tak boleh beramal. Kalau buat najis, ada dalam bersih, suci daripada pakaian, tempat, diri, hadap, kecil hadap besar. Nampak? Baju, sikit dia tak cicak. Batal. Dia kena betul bersih. Maka wajib. Sebab tu dalam buat fikih ni, Islam, kalau kita mengaji bab fikih, taharah. Taharah ni, itu main dia. Kotor-kotor, habis semua. Maka dalam bab hati juga sama. Maka bersihkan hati sama dengan bersihkan pakaian. Tak boleh ada sikit pun, tak boleh riak sikit pun tak boleh. Tapi Allah SWT bantu kita, bagi peluang lagi. Bagi peluang lagi, buat lagi, solat, buat lagi, lama-lama bersihlah hati. Ada pun syarat untuk bersih hati ni wajib. Kalau ikut hukum lah. Sebab tu pengajian bersih hati, akidah ni wajib bagi segala kewajipan. Tidak boleh buat kotoran jumpa dengan Allah. Allah tidak pandang. Sembahan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makna ya na'budu ni makna penyucian. Serah, bersih, sembahan. Yang benar-benar ikhlas. Sepatutnya speknya begitu. Tapi memandangkan kita tak nampak, maka diikat dengan amalan yang berterusan. Itu kaedah dia. Macam mana nak ikhlas Ustaz? Jangan berhenti beramal. Ikhlaslah insyaAllah. Itulah. Jangan berhenti beramal, maka ikhlaslah. Beramallah sehingga ikhlas, sehingga bersih. Perkataan ikhlas ni kadang-kadang kita jauh dengan diri kita. Cuba kita letakkan bersih. Beramallah sehingga bersih hati kita daripada sifat-sifat amarah, sifat-sifat lawamah, sifat-sifat mazmumah. Dulu mungkin kita ni senang, kita ajilah, gupur-gapah. Tapi dengan amalan, mula nampak slow down. Dan lebih bagus apabila ada guru yang memerhatikan. Itu kata guru. Tengok bagus kamu ni. Dia ada mentor panggil lah. Guru lah guru. Orang panggil guru yang guru bab rohani. Dia boleh tengok perwatakan kita. Dia boleh advise kita. Itu penting. Ada penasihat. Contoh Muhammad Al-Fatih. Gurunya wali Allah. Sekarang ni Hagia Sophia dah buka balik kan. InsyaAllah. Setelah 1000 tahun tertutup. Itu satu petanda besar tuan-tuan. Itu satu petanda besar. Itu sebagai simbol kan? Hagia Sophia ni. Simbol ketika Muhammad Fatih membebaskan Konstantinopel itu. Pertama sekali yang dibuka itu Hagia Sophia. Dibebaskan. Dan sidang jemaah mata Allah SWT. Guru dia wali Allah. Wali Allah. Bila wali Allah ni, pandangannya tembus. Allah bagi dia kelebihan melihat kondisi hati. Macam kita, kalau kotor baju boleh orang tegur. Atau kita boleh nampak. Ni kotor. Hati kita. Sebab itu ada, bila kita nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat itu untuk tujuan bersih hati. Kuliah, tazkirah, pengajian ilmu. Semua. Pembersihan hati. Apatah lagi pengajian yang benar-benar pergi kepada hati. Itu lebih kita kena titik beratkan. Ya? Supaya kita tidak mahu kita punya amalan tadi begini. Seperti kata Nabi tadi. Berkatanya banyak. Amalannya banyak. Tiba-tiba campak ke neraka. Kenapa? Kerana kebatilan. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Kalau kita lihat kesimpulan pada pagi yang penuh barakah ni dan perbincangan kita ni. Baik. Daripada hadis. Satu hadis lagi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi SAW sabda. Innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha bala. Sesungguhnya seorang hamba akan berkata-kata dengan kalimah yang diridai Allah tanpa dia mempedulikan hal itu. Yarfa'ullahu biha darajat. Lalu Allah meninggikan berapa darjat. Dan kata Nabi kata lagi, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqi laha bala. Yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba yang berkata-kata kalimah yang dimurkai Allah tanpa dia mempedulikan hal itu. Lalu Allah mencampakkannya ke dalam neraka. Sahih Bukhari. Baik. Tanpa mempedulikan di mana contoh? Yang pertama tadi. Kita berkata-kata perkara yang kebaikan walaupun kita tak faham lagi.
Kefahaman kita belum sampai. Sebab iman ni, perbahasan iman, karena akal tak boleh nak capai. Seperti tadi. Sembuh Allah. Macam mana Ustaz? Ada akal letak menjangkaui. Memang akal kedudukan nombor 2. Iman nombor 1. Walaupun dia tak faham, tapi tak apalah. Saya tak faham, tapi saya katalah Allah menyembuhkan. Rezeki tak habis. Tak apalah Ustaz. Walaupun saya tak apa nak faham sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang setengah pengajian kata, memang tak payah faham. Oh, tak payah faham. Ya, dengarlah dulu. Sami'na wa ata'na. Dengar dulu. Faham kemudian. Oh. Tapi pastikan yang dengar itu benda yang benar lah. Sebab kalau dengarnya itu bermula dengan nafsu. Nafsu pun tak faham. Kadang-kadang dia buat benda dia tak faham. Contoh isu 2 alaman transgender contohlah. Dia pun tak faham. Saya tak faham diri saya. Dia pun tak faham. Dia confused. Sebab dia mengikutkan nafsu dia. Sebab tu dia kena ada bimbingan. Dia pun tak faham. Kadang-kadang orang yang buat kejahatan-kejahatan, kita tangkap dia. Dia menyesal. Saya pun tak tahu kenapa saya begini. Nampak? Waktu dia nak buat tu, dia tak boleh nak fikir. Sebab apa? Nafsu ke depan. Sama lah iman. Iman pun menyebabkan akal tak mampu berfikir. Peringkat awal tak mampu berfikir. Itulah pengajian. Contoh tentang Allah. Yang gaib, maha ada. Memang akal bukan suruh berfikir secara dibentuk-bentukkan. Itu bukan pengajian iman. Dia bukan bersifat bentuk ada dengan kedudukan kebendaan. Dia keyakinan yang meresap. Maka Nabi kata tadi, walaupun dia tanpa dia mempedulikan hal itu, kalam itu keluar dengan iman, Allah akan angkat darjatnya. Yarfa'ullah biha darjat. Darjat dia akan diangkat. Dan kalaulah dia berkata sebaliknya, perkataan yang batil, dan dia tak tahu, dia ikut-ikut. Dia sebut-sebut dah jadi trend, adat. Masuk dia ke dalam Allah, rugi. Sebab tu kata kunci dia adalah kita benar-benar menjaga iman kita ini dengan meletakkan kembali, kita yatafakkarun, kita meletakkan kritis kita untuk menghayati iman di dalam konteks kehidupan kita, agar supaya kita punya kehidupan berada dalam landasan yang sebenar. Kita dah jaga amalan cantik dah, tapi jangan sampai kita terkucil dalam menjaga lisan kita. Allah, rugi. Contoh dalam susunan solat, niat, qauli, fi'li. Kau ikutkan qauli, niat, qauli. Apa qauli? Yang pertama, Allahu Akbar. Diri dah. Semua orang berdiri. Yang membezakan diri seseorang dengan diri yang lain, pertama niat dia. Niat nak solat. Solat dah. Diri je. Diri saja. Niat nak solat dia. Allah di hati, Ustaz. Ini qauli, sebut. Allahu Akbar. Ni hati-hati juga kalau dah pakai emas-emas kan tak perasan. Tak terkeluar tu. Kurang-kurang telinga. Allah Akbar. Allah Akbar. Jangan bisik. Dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh kan. Imam. Dia diam. Tak kira. Dengan selawat. Ada qauli, rukun-rukunnya. Baik. Maka iman. Lepas tu jaga apa? Di situ solat kita nampak dah. Bila kata iman, jaga lisan. Kalau iman, Allahu Akbar. Kemudian jaga perbuatan. Diri, betul. Dia tidak boleh juga iman, Allahu Akbar, nyandar lagi. Kata nak solat. Tak apa dah. Kita yang penting iman. Tak jadilah. Dia kena buktikanlah dengan perbuatan pula. Tapi perbuatan ini diikat dengan perkataan tadi, lisan dan niat tadi. Ramai orang berdiri. Tetapi apabila dia masuk niat dan lafaz Allahu Akbar, ini pun bukan wajib. Lafaz tu yang wajib. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Maka di situlah kita nampak sesuatu dia. Baik, saya cukup setakat itu dulu perbincangan kita dalam bab qulil haq ni, atau berkata benar dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah berkati, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita yang hadir dan yang menonton pada pagi yang berbarakah ni. Allah pilih masukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih farah dan suratul asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bissawab.